Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi pada hari ini kita akan belajar untuk subjek kimia, di mana pada kali ini kita akan pergi kepada tajuk tingkatan 4 untuk jadual berkala unsur. Dan dalam video kali ini saya akan terangkan sedikit sebanyak mengenai dengan konsep dan basic jadual berkala unsur. Secara basic sahajalah. Okey, jadi pertama sekali yang awak boleh nampak dekat whiteboard belakang ni, saya ada buat satu jadual berkala unsur lah yang kosong. Okey, so nanti kita akan isi sama-sama maklumat-maklumat yang ada dalam jadual berkala unsur. Jadi pertama sekali mengenai dengan jadual berkala unsur, apa yang awak kena faham adalah dari segi apa yang dikatakan dengan color dan apa yang dikatakan dengan kumpulan. Macam mana kita nak kenal pasti. Jadi untuk jadual berkala unsur, awak kena faham dia akan terbahagi kepada dua perkara, di mana kita akan ada yang melintang. Okay, kita akan ada yang melintang dan kita akan ada yang menegak. Okey, yang menegak, okey, yang menegak macam ni kita namakan dia sebagai kumpulan. Okey, yang melintang macam ni kita namakan dia sebagai color. Jadi kalau awak tengok dekat sini, okey, yang menegak ini kita namakan dia sebagai kumpulan. Di mana kalau dekat sini kita akan ada, saya buat kat bawah lah kita akan ada kumpulan 1, kumpulan 2, and then kat sini kita akan ada kumpulan 3 sampai kumpulan 12. Okey, kemudian dekat sini kita akan ada kumpulan, saya buat number je, kita akan ada kumpulan 13, kumpulan 14, 15, 16, 17 dan juga 18. Okey, jadi dalam jadual berkala unsur akan ada berapa kumpulan? Total semua sekali akan ada 18 kumpulan. Macam mana nak kenal kumpulan? Kita tengok secara menegak. Kalau melintang kita namakan dia sebagai color. Jadi color tu dia akan bermula daripada mana? Color akan bermula daripada atas ini. So dekat sini kita akan ada color 1, and then kita akan ada color 2, and then color 3 dan seterusnya lah sampai ke bawah. Alright. Okey, itu mengenai dengan kumpulan dan juga mengenai dengan color. Okey, jadi sekarang ini saya nak terangkan pula dari segi charge. Okey, dari segi charge bagi setiap kumpulan. Okey, charge ini cara mudah awak nak ingat Cara mudah awak nak ingat dari segi nilai charge dia akan jadi macam ni. Okey, kumpulan 1 nilai charge-nya adalah positif 1. Okey. Kumpulan 2 nilai charge-nya adalah positif 2. Okey. Kumpulan 3 sampai kumpulan 12 dia ada banyak charge. Jadi dekat sini nanti kita akan masukkan bahagian yang lain. Okey. Kumpulan 13 dekat sini nilai charge-nya adalah positif 3. Okey, itu untuk yang positif. Seterusnya, untuk yang negatif, dia akan starting daripada kumpulan 15. Kumpulan 15 nilai charge-nya negatif 3, negatif 2, negatif 1. Dia akan jadi macam tu. Okay, ni saya ingat saya tulis balik sekejap. Okay, negatif 2, negatif 1. So, dia akan jadi macam ni. Okay, kumpulan 1 positif 1, kumpulan 2 positif 2. Kumpulan 13 positif 3, 15, 16, 17 dia akan jadi negatif 3, negatif 2, negatif 1. Itu dari segi nilai charge. Okey, dari segi nilai charge. Okey, sekarang ni kita akan pergi kepada unsur pula. Unsur yang selalunya, unsur yang selalunya akan ditanya di dalam exam. Okey, di dalam peperiksaan. Okey, sebab kalau awak tengok jadual berkala unsur, ada banyak unsur yang ada dalam satu jadual tu. Okey, tapi dalam exam, dalam peperiksaan SPM, dia akan ada beberapa unsur sahaja yang kerap ditanya. Okey, jadi kita akan pergi kepada kumpulan 1. Kumpulan 1, antara unsur yang ada adalah okey, lithium, natrium, helium, rubidium, and then CSNFR.
Okey, and then atas kali ni adalah gas hidrogen, H lah. Okey. So, untuk kumpulan 17. Okey, untuk kumpulan 17 memang ada 3 favorite sahaja. Okey, di mana kumpulan cabai. C, L, Br dan juga I. Okey, untuk kumpulan 17 memang 3 favorite ni yang dia akan ditanya. Okey, CBI, Cl, Br dan juga I lah. Klorin, bromin dan juga iodin. Kalau untuk kumpulan 18, okey, kumpulan 18 kita akan ada neon, argon, xenon, krypton dahulu, krypton, Kr, xenon, kemudian the last one yang kerap ditanya adalah Rn. Okey, and then atas ni apa? Yang setara dengan hidrogen ni untuk color satu ni apa? Yang ini kat sini adalah gas helium. Okey. So untuk kumpulan 13 pula, kita ada satu bahan yang juga suka ditanya, yang ini aluminium. Okey. Yang ini aluminium. Alright. Okey. So untuk kumpulan 15 dan juga kumpulan 16 Kumpulan 15 kita ada nitrogen. Untuk kumpulan 16 kita akan ada oksigen dan sulfur. Okey, aluminium ni kedudukannya kat sini Dia berada dekat color 3. Alright. Okey. Jadi ini adalah antara unsur yang kerap ditanya dalam soalan. Dan dalam soalan pun kebanyakannya untuk jadual berkala unsur, untuk tajuk ini dia akan tanya apa function helium, apa function neon, apa function argon. Okey, jadi dia akan tanya apa fungsi-fungsi bagi setiap unsur tersebut. So dekat situ awak kena faham lah dan awak kena hafal. Cumanya dekat sini untuk video ini saya tak akan tunjukkan antara fungsi bagi setiap unsur ni lah. Okey, yang itu nanti kita akan pergi kemudian. Okey, untuk video kali ini saya akan terangkan secara basic, secara asas sahaja. Okey, jadi pertama sekali kita refresh balik. Pertama kita dah tahu dah mana satu grup kumpulan. Kumpulan adalah yang meregak. Okey. Yang melintang adalah color. Okey, selesai sampai situ. And then dari segi charge. Dari segi charge, kumpulan 1 positif 1, kumpulan 2 positif 2. Kumpulan 13 positif 3. Kumpulan 15, 16, 17, nilai charge-nya negatif 3, negatif 2, negatif 1. Okey, kemudian kita dah pergi dari segi bahan-bahan yang ada, unsur-unsur yang ada dalam jadual berkala unsur. Okey, seterusnya kita akan pergi dari segi apa nama bagi setiap kumpulan. Okey, dalam setiap kumpulan dan dari segi sifat-sifat kimianya lah, dari segi asas. Okey, jadi awak kena faham untuk kumpulan 1, kadang soalan akan tanya, apakah nama bagi kumpulan 1? Okey, jadi kumpulan 1 namanya adalah kumpulan logam alkali. Saya buat kat bawah kumpulan logam alkali. Ini untuk kumpulan 1. Untuk kumpulan 2 pun sama juga, logam alkali, tapi dia ada hujung dia. Okey, di mana untuk kumpulan 2 nama dia adalah logam alkali bumi. Okey, logam alkali bumi. Okey, grup 3 sampai grup 12. Okey, ini adalah satu bahagian fasa yang menarik lah. Okay, sebab dia ada banyak unsur dekat sini yang memberikan pelbagai manfaat kepada industri perindustrian. Okey, yang dinamakan sebagai unsur peralihan. Okey, dan unsur peralihan ini kita akan ada 4. Okey, kita akan ada 4 sifat yang istimewa untuk unsur peralihan. Yang ini kejap lagi kita akan pergi. Okey, so grup 1 nama dia logam alkali. Grup 2 nama dia logam alkali bumi. Grup 3 sampai grup 12 nama dia adalah unsur peralihan. Okey. Kemudian untuk grup 17 dan 18. Grup 17, okey, grup 17 dekat sini saya buat macam ni Okey, untuk grup 17 dia adalah kumpulan
kumpulan halogen. Okey, kumpulan halogen. Antara nama lain lah. Untuk grup 18 dia adalah kumpulan gas Adi. Okey. Jadi ini adalah antara nama-nama yang famous ditanya dalam soalan. So kalau ditanya, apakah bahan yang berada dalam kumpulan gas Adi? Jadi kumpulan gas Adi ni kumpulan yang keberapa? Kumpulan yang ke-18. Unsurnya apa? Ya inilah. Ini dia. Alright. Okey. So itu dari segi nama lainnya. Okey, dari segi nama lainnya. Okey, untuk grup 13. Untuk grup 13, okey, untuk grup 13 nama dia adalah asid amfoterik. Okey, grup 13 nama dia adalah asid amfoterik. Okey, nama dia lain sedikit lah. Okey, so alang-alang kita dah masuk bahagian asid ni, saya nak terangkan lah. Dalam kumpulan jadual berkala unsur, macam mana kita nak tentukan bahan tu asid ataupun alkali? Sebenarnya kita boleh tengok. Okey, jadi dekat sini apa yang saya nak awak faham adalah, pertama sekali dalam jadual berkala unsur kita akan ada unsur yang terdiri daripada logam dan juga bukan logam. Jadi bahagian mana yang start logam, bahagian mana yang bukan logam. Okey, jadi dekat sini saya akan buat macam ni. Okey, so saya akan buat macam ni. Okey, yang warna purple ni, yang saya buat warna purple ni, dia adalah unsur bagi logam. Okey, dia adalah unsur bagi logam yang saya buat warna purple tu. Okey, yang seterusnya yang saya buat warna hijau. Okey, yang saya buat warna hijau, dia adalah bukan logam. Okey. So dalam jadual berkala unsur, maaf saya ingat sikit. Okay, dalam jadual berkala unsur kita akan ada bahan logam dan bukan logam. Jadi logam daripada mana? Logam daripada kumpulan 1 sampai kumpulan 13. Ini logam. Okey. Kumpulan 14 sampai kumpulan 18 ini adalah bahan yang bukan logam. Okey. Dan dari segi asid dan juga alkali. Okay, dari segi asid dan juga alkali, untuk kumpulan 1, okey, untuk kumpulan 1 dan kumpulan 2, kumpulan 1 dan kumpulan 2 adalah alkali. Okey, kumpulan 1 dan kumpulan 2 adalah alkali. Yang asid, okey, yang asid semua daripada grup 13 sampai 18. Okey, yang asid semua grup 13 sampai 18. Okey, ni saya lorekkan lah. Okey, so yang saya lorekkan ini untuk yang belah kanan saya ni dia adalah asid. Okey, adalah asid. Okey, so kalau awak perhatikan grup 13 ni saya tak lorekkan. Okey, walaupun saya tak lorekkan, dia termasuk juga kepada asid, tapi asidnya adalah asid amfoterik, di mana dia ada sifat-sifat yang lain lah. Okey, sifatnya berlainan daripada asid biasa. Okey, so untuk kumpulan 1, kumpulan 2 dia adalah alkali. Kumpulan 1 logam alkali, kumpulan 2 logam alkali bumi. Okey, grup 13 sampai grup 18 semuanya adalah asid, tapi grup 13 nama dia adalah asid amfoterik. Perbezaan kat situ Okey. So yang seterusnya pula, okey, untuk kumpulan unsur peralihan, okey, kumpulan 1 logam alkali, kumpulan 2 logam alkali bumi. Untuk unsur peralihan grup 3 sampai grup 12, nama dia pun adalah logam, tapi nama dia adalah logam peralihan. Okey, nama dia adalah logam peralihan Okey, itu dari segi nama dia lah. Okey, seterusnya pula antara soalan yang selalu ditanya dalam exam. Okey, dalam peperiksaan dia akan tanya mana satu unsur ataupun mana satu bahan dalam jadual berkala unsur yang merupakan monoatom dan juga duatom.
Okey, jadi monoatom dan duiatom yang apa awak perlu tahu melibatkan dua kumpulan sahaja. Kumpulan 17 dan juga kumpulan 18. Jadi untuk kumpulan 17, okey, kumpulan 17 ini saya bawa ke atas logam 17 dia adalah duiatom. Manakala kumpulan 18 dia adalah monoatom. Okey, apa maksud monoatom? Apa maksud duiatom? Okey, monoatom dekat sini. Okey, monoatom dekat sini awak tahulah bahawa dia ada satu atom sahaja. Ada satu atom sahaja. Kalau duiatom bermaksud dia akan ada dua. Apa maksud satu? Apa maksud dua? Sekarang ni awak tengok untuk kumpulan halogen, kumpulan 17, kita ada unsur klorin, bromin dan iodin. Okey, klorin, bromin dan iodin, okey, dia tak akan hadir dalam Cl, Br dan I kecuali dia adalah ion. Maksudnya Cl-, Br-, I-. Kalau dalam molekul, okey, dalam nilai asal dia akan jadi Cl2, Br2, okey, dan juga I2. Okey, jadi awak kena tahu untuk kumpulan halogen, kumpulan 17, dia akan hadir dalam keadaan molekul, di mana molekulnya adalah duiatom. Maksudnya ada dua atom. Maksudnya Cl2 ada dua, Br2 ada dua, I2 iodin ada dua. Kalau Cl, Br dan I sahaja, dia akan hadir dalam bentuk charge, iaitu Cl-, Br- dan juga I-. Okey. So, sekarang ni kita nak pergi kepada unsur peralihan pula. Okey, untuk unsur peralihan macam saya cakapkan tadi, dia ada 4 sifat istimewa dia. Okey, di mana yang 3 yang pertama kita akan start daripada C. Kita akan start daripada C, di mana C yang pertama adalah catalyst. Catalyst ni apa? Catalyst ni adalah mangkin. Okay, catalyst adalah mangkin. C yang kedua adalah color. Okay, adalah color, iaitu warna lah. Okay, C yang ketiga adalah complex ion. Okay, adalah complex ion, iaitu ion kompleks. Dan last sekali, dia mempunyai lebih besar daripada satu, lebih banyak. Okey, maksudnya apa dekat sini? Okey, jadi sifat istimewanya, betapa istimewanya unsur peralihan ini. Unsur peralihan kumpulan 3 sampai kumpulan 12 ada unsur yang kita jadikan dia sebagai mangkin. Itu yang pertama. Dalam kumpulan unsur peralihan ini juga ada unsur-unsur yang mempunyai pelbagai warna. Okey, dan dalam kumpulan 3 sampailah kumpulan 12 dia boleh menghasilkan kompleks ion. Okey, by kompleks ion apa maksud dia? Kompleks ion, saya buka atas Kompleks ion maksudnya adalah gabungan di antara cation dan juga anion. Maka dia akan menghasilkan apa? Menghasilkan kompleks ion. Okey, cation ni adalah yang bercas positif, anion adalah yang bercas negatif. Itu maksud kompleks ion. Okey, and then the last one, lebih banyak daripada satu. Yang lebih banyak daripada satu ni apa? Yang ini ion pengoksidaan, oxidation number. Okey, pengoksidaan, oxidation number. Okey, so untuk lebih banyak daripada oxidation number tu, lebih banyak daripada satu, kita ambil contoh. Sekejap. Okey, so kita ambil contoh bahannya adalah ferrum. Okey, maksud yang last ni sebagai contoh kita ada ferrum. Okey, contoh kita ada ferrum. Ferrum awak kena tahu bahawa ferrum
okay, bahawa ferrum kita ada Fe2+ dan juga Fe3+. Jadi yang awak tengok nilai charge positif 2 dan positif 3 inilah yang dikatakan sebagai ion pengoksidaan. Jadi ion pengoksidaan bagi bahan yang berada dalam unsur peralihan lebih dari satu. So ferrum ada berapa? Ferrum ada 2, iaitu ferrum 2+, ferrum 3+. Okey, jadi ini adalah antara sifat-sifat keistimewaan unsur yang ada dalam kumpulan unsur peralihan. Okey, jadi saya rasa setakat ini sahaja video kita untuk bahagian yang pertama. Okey, di mana saya dah terangkan dari segi bahan, unsur-unsur yang ada dalam jadual berkala unsur, and then dari segi sifat-sifat basic dia. Okey, apa nama-nama dia, and then mana satu yang merupakan alkali, mana satu yang merupakan asid. Okey, dari segi nilai charge, okey, apa yang dikatakan dengan kompleks ion dan sebagainya lah. Jadi apa yang awak nampak dekat depan ini adalah basic sahaja yang wajib awak tahu sebelum awak belajar tajuk jadual berkala unsur secara lebih mendalam. Okey, ini adalah basic sahajalah. Jadi untuk basic ni awak kena kukuhkan. Okey, basic ni just yang benda-benda biasa sahaja dari segi nama. Okey, dari segi dua atom, monoatom. Okey, dari segi nama, halogen, gas adi, charge, mana satu logam, mana satu bukan logam. Okey, and then apa yang dikatakan dengan color, kumpulan, macam mana kita nak identify dan sebagainya. Okey, sebab untuk kumpulan dan juga untuk color sometimes pun akan ditanya dalam paper 1 macam mana kita nak tahu dalam jadual berkala unsur iaitu adalah kumpulan. So kumpulan tu macam mana? Kumpulan tu menegak ke melintang? So awak kena tahulah dekat situ. Okey, so ini adalah basic. Untuk video yang seterusnya, saya nak terangkan sedikit mengenai dengan kompleks ion dan saya akan bagi akronim macam mana awak nak senang ingat unsur-unsur yang ada dalam kumpulan 1, kumpulan 17 dan kumpulan 18. Sebab ini adalah yang biasa ditanya dalam exam. So saya akan bagi akronim untuk awak mudah ingat unsur apa yang ada dalam ketiga kumpulan utama ini. Alright, jadi setakat ini sahaja video kita pada kali ini. So kita akan jumpa dalam video yang akan datang.